Pulau Ligita dan Pulau Sipadan terletak di Laut Sulawesi Besi. Kedua-dua pulau ini hanyalah kurang lebih 15,5 batu nautika. Bagi Pulau Ligitan, ia sangat kecil, lebih kurang 21 batu nautika dari Tanjung Tutup. Pulau Sipadan pula, lebih 42 batu nautika dari kawasan timur Pulau Sebatik. Masukkan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia pada tahun 1963 menyebabkan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan menjadi sebahagian daripada wilayah Malaysia. Perkara ini sudah menyebabkan pertikaian antara Malaysia dengan Indonesia. Pada tahun 1979, pihak kerajaan Malaysia telah mengeluarkan peta baharu yang menunjukkan dengan jelas bahawa Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan berada dalam wilayah Malaysia. Persoalan berkaitan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ini telah dibincangkan antara Malaysia dan Indonesia semasa United Nations Convention of the Law of the Sea 1960. Dalam perbincangan ini, pihak Malaysia meminta Indonesia menggunakan peta Indonesia yang tidak memasukkan kedua pulau ini dalam peta tersebut. Manakala Indonesia tidak mahu untuk menggunakan peta tersebut, manakala menggunakan Malaysia yang tidak memasukkan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan dalam peta. Rundingan ini akhirnya gagal. Dan ada syarikat swasta daripada Malaysia mula membangunkan Pulau Sipadan sebagai pusat pelancongan. Pada pandangan Indonesia, pembangunan di pulau tersebut tidak harus dilakukan selagi pertikaian tidak selesai. Apabila pertikaian gagal, Malaysia dan Indonesia bersetuju menuju isu ini dengan Mahkamah Antarabangsa (ICJ). Dalam mesyuarat khas yang diadakan pada 2 November 1998, kedua belah pihak telah meminta ICJ menentukan negara yang berhak ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Malaysia menyatakan Pulau Sipadan merupakan kawasan pengumpulan telur penyu dan merupakan kegiatan ekonomi penduduk tempatan, kawasan perlindungan burung-burung dan merupakan kawasan tinjauan untuk aktiviti maritim yang berkait rapat dengan kegiatan perikanan, pelayaran, permasalahan kapal karam dan lain-lain. Indonesia juga mendakwa bahawa rakyatnya telah lama menggunakan pulau-pulau tersebut sebagai kawasan perikanan. Keputusan pertikaian ini berpihak kepada Malaysia apabila pihak ICJ memperakui bahawa aktiviti memubut telur penyu yang telah disahkan oleh pihak berkuasa Borneo Utara di Pulau Ligitan dan Sipadan merupakan aktiviti ekonomi lazim berdasarkan Ordinal Pemeliharaan Penyu 1971. ICJ juga memperakui bahawa pihak berkuasa Borneo Utara British telah membina rumah api di Pulau Sipadan pada tahun 1962 dan Pulau Ligitan pada tahun 1963. ICJ berpandangan Malaysia lebih menunjukkan prinsip animus occupendi yang merujuk kepada niat sebuah kuasa untuk melaksanakan pentadbiran di sesuatu kawasan. ICJ memutuskan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan adalah milik Malaysia berdasarkan prinsip kawalan efektif. Selain daripada pertikaian pemilikan ke atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, Malaysia juga berdepan dengan tuntutan Pulau Batu Putih. Konflik ini bermula seawal tahun 1980-an apabila Singapura menyuarakan bantahan rasmi kepada Kuala Lumpur sebagai tindak balas terhadap peta Malaysia. Menurut peta tersebut, Pulau Batu Putih dianggap sebagai sebahagian daripada wilayah Malaysia. Pulau Batu Putih merupakan sebuah pulau batu granit yang terletak di timur selat Singapura yang berhadapan dengan Laut China Selatan. Pulau Batu Putih ini bersaiz 137 meter panjang, 60 meter lebar dan meliputi kawasan kira-kira 8,056 meter persegi ketika air surut. Hujah Malaysia ketika menuntut Pulau Batu Putih. Pertama, Pulau Batu Putih secara semula jadinya merupakan sebahagian Kesultanan Johor berasaskan prinsip time immemorial. Kedua, Malaysia juga mengemukakan Perjanjian Anglo-Dutch Treaty 1824. Ketiga, Malaysia juga menekankan bahawa Pulau Batu Putih seringkali dikunjungi pelayar dan orang laut yang mempunyai hubungan rapat dengan Kesultanan Johor. Keempat, Johor tidak bermaksud menyerah hak ke atas Pulau Batu Putih kepada British melainkan sekadar memberi kebenaran kepada British untuk dan seterusnya menyelenggarakan rumah api. Kelima, Malaysia telah melaksanakan kawalan efektif di kawasan tersebut. Kawalan ini dibuktikan melalui satu dokumen sulit dalam bertarikh 16 Julai 1968 iaitu Surat Pengisytiharaan. Dan akhirnya, Singapura tidak pernah mengeluarkan sebarang protes kepada tindakan Kuala Lumpur.
Di pihak Singapura pula, mereka berujar Pulau Batu Putih berstatus Terra Nullius. Kedua, Singapura dan pentadbir terdahulu iaitu United Kingdom telah melaksanakan prinsip kawalan efektif yang berterusan ke atas Pulau Batu Putih sejak tahun 1847. Ketiga, Singapura juga menyatakan Malaysia tidak pernah menyuarakan bantahan rasmi dalam menaikkan bendera Singapura di Pulau Batu Putih. Keempat, tiada sebarang bukti kukuh yang menunjukkan kerajaan Malaysia mempunyai kuasa autoriti ke atas Middle Rocks dan South Ledge. Episod pertikaian ini berakhir apabila ICJ memutuskan bahawa Pulau Batu Putih adalah milik Singapura dan Middle Rocks menjadi milik Malaysia. ICJ sedia maklum bahawa Johor gagal menyuarakan bantahan dan berdiam diri terhadap aktiviti Singapura di Pulau Batu Putih disebabkan faktor kolonialisme British. Tindakan mendiamkan diri diteruskan setelah Malaysia dibentuk pada tahun 1963. Oleh itu, tiada sebarang reaksi dan protes, maka ICJ memutuskan Pulau Batu Putih adalah milik Singapura. Sekarang saya akan bincangkan tentang topik 2.2 kemunculan kuasa baharu ekonomi di dunia. Pertama sekali saya akan bincangkan tentang China. Pembangunan ekonomi China bermula daripada tahap pembinaan semula China oleh Mao Zedong yang berfahaman komunis pada tahun 1949. Dan pemerintahannya diganti oleh Deng Xiaoping yang telah membuat perubahan dan perstrukturan semula ke atas China supaya lebih terbuka kepada dunia luar. Aspek ekonomi dan keselamatan dijadikan sebagai tumpuan penting dalam memastikan agar China dapat dibentuk menjadi sebuah kuasa hegemoni di arena antarabangsa. Pada zaman pemerintah Mao Zedong China mengamalkan polisi ekonomi sosialisis dan dasar tutup pintu closed door di mana akses pelaburan luar ke dalam negara disekat. Perkara ini dilaksanakan kerana China ingin menjaga kepentingan teras negaranya dalam melindungi kestabilan ekonomi dan masyarakat China dengan memastikan kesinambungan dasar-dasar yang dibawa oleh Parti Komunis China. Pada masa tersebut, dilaksanakan pelaksanaan dan implementasi ekonomi yang bercolak Soviet ke dalam sistem ekonomi China. Peladang bekerja di dalam sebuah kumpulan dan pendapatannya yang diperoleh dikongsi bersama. Pasaran telah diganti dengan rancangan untuk memperuntukkan sumber-sumber dan pelaburan. Bank-bank perdagangan domestik dan asing pula telah dimiliki negarawan dan berada di bawah kawalan negara. Selepas kematian Mao Zedong, pada tahun 1978, Deng Xiaoping sebagai penggerak utama Parti Komunis China telah menstrukturkan kembali ekonomi sosialis yang diamalkan di China dengan memperkenalkan pasaran sosialisme. Maklumat melaksanakan pasaran sosialisme ini adalah untuk pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat Tiongkok dengan cara membuka pasar dan memberikan lebih banyak kebebasan kepada individu dan perusahaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Melalui pengenalan mekanisme pasar, ia berharap dapat meningkatkan produktivitas dan pendapat rakyat secara keseluruhan. Kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan menyadari bahawa model ekonomi yang terpusat pada kontrol negara tidak dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan. Dengan memperkenalkan pasar sosialisme, ia berharap dapat merangsang inovasi, investasi dan pertumbuhan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan ekonomi Tiongkok.
Ketiga adalah untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu tujuan utama dari pasar sosialisme adalah untuk mengurangi kemiskinan di China dengan menciptakan peluang ekonomi bagi lebih banyak orang dengan memperluaskan sektor ekonomi yang lebih dinamis dan inklusif. Dengan berharap dapat mencipta lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup bagi penduduk pedesaan dan perkotaan. Keempat pula adalah untuk meningkatkan daya saing internasional. Deng menyadari bahawa untuk mengintegrasikan Tiongkok ke dalam ekonomi global dan meningkatkan kedudukan negara tersebut di pangkuan dunia, perubahan yang signifikan dalam model ekonomi diperlukan. Dengan memperkenalkan pasar sosialisme yang bertujuan untuk membuat China lebih kompetitif di pasar global dengan meningkatkan efisien dan fleksibilitas ekonominya. Kelima adalah untuk mempertahankan kepemimpinan Parti Komunis. Meskipun Deng memperkenalkan reformasi ekonomi yang lebih liberal, ia tetap berkomitmen pada kepemimpinan Parti Komunis China PKT dan prinsip-prinsip sosialisme dengan memperkenalkan pasar sosialisme. Deng berusaha untuk memodernisasi Tiongkok tanpa mengancam supremasi politik PKT, stabilitas politik negara tersebut. Deng Xiaoping memperkenalkan reformasi ekonomi yang dimulai pada akhir 1970-an. Ini adalah upaya modernisasi ekonomi China dengan memanfaatkan mekanisme pasar sambil tetap mempertahankan kontrol pemerintahan yang kuat. Berikut adalah beberapa cara Deng Xiaoping memperkenalkan pasar sosialisme. Pertama sekali ialah liberalisasi ekonomi. Deng Xiaoping menghapus sejumlah besar kontrol pemerintah yang ada pada ekonomi pada saat itu. Ini termasuklah langkah-langkah seperti membebaskan harga daripada pengaturan pemerintah, memberikan kebebasan kepada petani untuk menentukan tanaman yang mereka tanam dan harga jualnya, serta memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk mencari keuntungan. Sekarang saya akan terangkan tentang India. India juga sebagai kuasa baru di dunia sekarang. Kami akan fikir apa sebab yang menjadikan India menjadi kuasa baru di dunia ini pada zaman sekarang. Sebab pertama ialah inovasi dan teknologi di India. India telah menjadi pusat inovasi dan teknologi. Hal ini kerana banyak perusahaan teknologi yang berasal dari negara tersebut. Berbagai perusahaan raksasa seperti Tata, Infosys dan Wipro juga berasal dari India. Dan negara ini juga memiliki industri startup yang berkembang pesat. Sebab kedua pula adalah disebabkan oleh pengaruh politik. Secara politik, India telah meningkatkan pengaruhnya di tingkat global sebagai demokrasi terbesar di dunia. India memiliki peranan yang semakin penting dalam diplomasi internasional dan hubungan perdagangan. Sebab ketiga adalah disebabkan kerjasama strategis. India menggunakan kerjasama strategis. India telah membangunkan bekerjasama dengan banyak negara di seluruh dunia. Sebagai contoh, kamu boleh lihat kepada gambar di sebelah tulisan itu. Dapat Presiden India telah
bekerjasama dengan Presiden di Amerika Syarikat. Tulisan ini pun ada cakap, kekuatan besar seperti Amerika Syarikat, Rusia dan negara-negara Eropah semua sudah menjadi satu kerjasama dari India. Sebab keempat adalah disebabkan diversifikasi ekonomi di India. India telah berusaha untuk mengurangi kegantungan pada sektor-sektor tertentu. Mereka tidak mengharapkan kepada kuasa luar untuk mengeluarkan bahan-bahan untuk negara mereka. Mereka akan menciptakan suatu barang sendiri. Dengan cara ini, sudah diversifikasikan ekonomi mereka. Hal ini telah membantu negara di dalam menghadapi tantangan ekonomi dan menciptakan stabilitas jangka panjang. Selain itu, ekonomi yang berkembang pesat di dunia juga menjadi suatu sebab kenapa India menjadi kuasa baharu pada zaman sekarang. India memiliki salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan pertumbuhan yang stabil dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang kuat telah memungkinkan India untuk menjadi pusat investasi global dan mengangkat jutaan orang dari kemiskinan. Sebab yang terakhir adalah potensi demografi. India memiliki populasi yang sangat besar dan mayoritasnya adalah orang muda. Demografi ini memberikan potensi besar dalam hal pasar tenaga kerja dan konsumen, serta memberikan keuntungan kompetitif dalam pasar global. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap Anda menemukan konten ini bermanfaat dan menghibur. Jika Anda menikmati video ini, jangan ragu untuk memberikan like dan berlangganan channel saya untuk mendapatkan lebih banyak konten serupa di masa depan. Selain itu, saya ingin mengajak Anda untuk berbagi pendapat Anda, pengalaman Anda di bahagian komentar di bawah. Saya sangat menantikan untuk mendengar dari Anda semua. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dan membantu saya untuk terus menciptakan konten yang lebih baik. Jadi, jangan ragu untuk berbagi video ini dengan teman-teman di keluarga Anda. Terima kasih lagi atas dukungan Anda yang tak tergantikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah selalu positif dan semangat! Akhir kata, mention lagi, nama saya Dan Jing Shi dari kelas PP Science. Yang itu sahaja dan terima kasih menonton video ini. Bye-bye!